Halo, salam sejahtera. Saya Cikgu Risau Im. Ingin memberi perkongsian kepada anak-anak tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah numerical stoichiometry dengan mudah, cepat dan tepat menggunakan kaedah E-MISES. Okey, jom ikut saya. Okey, terlebih dahulu cikgu ingin tunjukkan beberapa soalan yang penting, iaitu soalan stoichiometry ini boleh keluar dalam kertas 1. Contohnya ini kertas 1, kertas 2 soalan struktur yang membawa 5 markah. Lepas tu mungkin juga boleh keluar dalam kertas 2 esei, soalan esei contohnya ini SPM 2012 iaitu membawa 6 markah. Okey, jadi sebelum itu cikgu ingin ceritalah apa itu maksudnya E-MISES. E-MISES maksudnya ada 4 huruf. E-MISES ini dia ada 4 langkah lah. Langkah yang pertama, perlu menulis persamaan kimia yang seimbang. Right? Langkah yang kedua adalah mengira bilangan mol bagi sesuatu bahan yang diberi. Lepas tu, bandingkan nisbah mol antara dua bahan, iaitu bahan yang diberi dan juga bahan yang perlu dicari. Bandingkan dua ini sahaja cukup. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk selesaikan masalah tersebut. Right? Okay, so E-MISES ada 4 langkah Okay. Biasanya E itu kamu akan dapat 2 markah. MISES itu satu-satu, jadi jumlahnya boleh dapat 5 ataupun 4 markah sekurang-kurangnya. Okay, kita lihat sebelum ini anda mestilah sudah kuasai iaitu hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah, jisim dan juga isi padu. Mesti pandai untuk saling tukar antara satu sama lain lah. Dan lagi satu formula untuk kira bilangan mol iaitu sekiranya lautan. Lautan kita guna MV per 1000 di mana M is the molarity, kemolaran, V is the volume ataupun isi padu dalam unit centimeter cube. Jadi perlu ada pengetahuan tentang bilangan mol yang cikgu tunjukkan ini. Ada 4 jenis bilangan mol dan ini dalam bahasa Inggeris. Dan satu lagi yang penting, perlu juga tahu sifat kimia asid. Ada 3 sifat kimia asid yang penting seperti yang tertera dalam skrin ini. Right? Okay. Jadi pastikan anda sudah kuasai bilangan mol dan juga sedikitlah persamaan kimia untuk asid. Okey, seterusnya kita lihat ulang tayang ini. Okey, ini adalah contoh soalan SPM 2014 kertas 1 nombor 41. Iaitu di sini soalan tu berkenaan anda cari ataupun kira jisim untuk natrium klorida dan kamu diberi tentang kemolaran dan juga isi padu bagi larutan natrium hidroksida. Jadi untuk soalan sebegini, awak perlu mula dengan menulis satu persamaan kimia yang seimbang. Okey, dengan cepat tulislah persamaan kimia ini. Okey, ini adalah asid dan alkali, maka dapat garam dan air lah. So ini dah seimbang. Langkah yang kedua adalah mesti kira bilangan mol bahan yang diberi iaitu tentang natrium hidroksida. Jadi di sini kita akan gunakan formula MV per 1000 lah. MV per 1000. Jadi MV per 1000 maka kamu akan dapat 0.05 mol. Right? Okey, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga ialah kena bandingkan bilangan mol natrium hidroksida dan juga natrium klorida. Iaitu kalau kita tengok persamaan kimia yang seimbang tadi, 1 mol natrium hidroksida menghasilkan 1 mol natrium klorida. Tapi bagi contoh ini hanya menggunakan 0.05 mol natrium hidroksida. Jadi maka bilangan mol untuk natrium klorida itu adalah 0.05. Okey, last kali jangan lupa selesaikan masalah iaitu berapakah jisim natrium klorida. Okey, formula jisim itu mesti dah tahu, dia sama dengan mol darab dengan jisim molar, iaitu untuk natrium klorida lah. Jadi kirakan itu maka kamu dapatlah 2.925 gram.
Okey, jangan lupa unit mesti tulislah kalau dalam soalan kertas 2. Maka jawapan yang tepat itu adalah jawapan D. Mudah kan? Cikgu ingat lagi sekali. E, Mrs. Okey, kita lihat pula bagaimana pula dengan kertas 2. Ya, contohnya ini adalah SPM 2012, kertas 2 4C, maksudnya soalan struktur lah. Okey, bagi soalan ini ada 5 markah, ya, 2 markah untuk persamaan, 3 markah untuk kira jisim. Okey. Jadi untuk yang ini langkah pertama ataupun soalan bahagian pertama kena tulis persamaan kimia yang seimbang lah. Iaitu kita tahu ini adalah tindak balas ataupun pembakaran natrium dalam oksigen. Okey. Jadi natrium dalam oksigen, jadi persamaan mana satu yang betul? Nombor 1 ataupun nombor 2? Cuba fikir, 1 atau 2? Ya, sudah pasti nombor 1 itu salah sebab oksigen itu mesti tulis formula dia O2, bukan O, ya. Okey, O2. Jadi hasilnya adalah natrium oksida. Formula mesti betul lah dan perlu juga diseimbangkan. Jadi kita nampak di sini 4 mol natrium menghasilkan 2 mol natrium oksida. Okey, ini adalah persamaan. Jadi tips yang macam mana dapat 2 markah, iaitu poin yang pertama semua formula betul. Poin yang kedua adalah dia seimbang. Jadi maka dapatlah 2 markah lah, ya. Okey. Seterusnya kita lihat macam mana boleh dapat 3 markah, Mrs. Mrs. Iaitu kamu diberi 2.3 gram natrium. Jadi cepat-cepat tukar, ya, tukar bilangan mol itu jisim itu kepada bilangan mol. Sebelum itu kita lihat semula imbas semula formula, ya. Ingatnya kita diberi jisim, kita nak tukar kepada bilangan mol, mestilah bahagi dengan jisim molar. Right? Okey, jadi 2.3 gram natrium klorida natrium adalah sama dengan 2.3 bahagi dengan 23, maka sama dengan 0.1 mol. Right? Okey, seterusnya R itu adalah ratio. Jadi di sini kita akan bandingkan yang kita tahu iaitu natrium. Masalahnya adalah berkaitan dengan oksigen. Right? Dia nak kira jisim oksigen. Jadi kita tahu natrium, masalah ialah oksigen. Jadi banding natrium dan oksigen. Nah, kalau kita lihat daripada persamaan ini 2 mol natrium bertindak balas lengkap dengan 1 mol oksigen. Okey. Jadi kes soalan ini dia tak guna 2 mol tapi dia guna 0.1 mol sahaja. Jadi kita kira dia punya nisbah. Maka 0.1 mol, maka oksigen itu adalah 0.05 mol. Right? Okey, seterusnya langkah akhir. Buat apa? Yes, S. Solve the problem. Problemnya ialah apa? Jisim oksigen. Kita tengok lagi sekali. Sekarang kita ada bilangan mol. Kita nak kira jisim. Jadi bilangan mol ke jisim mestilah darab dengan jisim molar. Right? Okey, seterusnya kita lihat. Jisim oksigen adalah bilangan mol darab dengan jisim oksigen iaitu O2. Jadi kena 16 tambah 16 lah. Maka dapat 1.6 gram. Tengok G tu cikgu tulis besar-besar. Ingatnya kena tulis G. Kalau tak tulis G, tolak markah. Okey. Jadi dengan adanya ini dapatlah 3 markah. Okey. Senang kan? Dengan menggunakan E-Mrs. E-Mrs. E apa? Persamaan kimia seimbang. M, bilangan mol. R, nisbah. Bahan yang kamu tahu dengan bahan yang kita nak cari. S, solve the problem. Okey. So ini dah dapat 5 markah, ya, untuk soalan struktur. Okay, kita lihat seterusnya. Ini satu contoh iaitu soalan SPM 2012 kertas 2 7A2. Okey, 7 kalau tahun 2012 soalan 7 tu maksudnya soalan esei lah. Ya, soalan esei iaitu di sini kita nampak di sini adalah pelambang karbonat bertindak balas dengan asid nitrik.
Dan kamu diberi maklumat tentang asid nitrik. Kamu beri apa? Iaitu 100 cm³ dengan 1 mol per dm³. Maksudnya ini nanti kita boleh guna MB per 1000 lah untuk kira dia punya bilangan mol. Right? Okey, jadi masalah di sini adalah kamu dikehendaki tulis persamaan dan kira isi padu gas Y. Jadi apakah gas Y itu? Ya? Gas Y itu mestilah gas karbon dioksida lah. Ya? Jadi kita lihat di sini. Imbas semula sifat kimia. Jadi kalau asid bertindak balas dengan logam karbonat, dia akan dapat garam, air dan karbon dioksida. Jadi maksudnya gas Y tadi itu adalah gas karbon dioksida lah. Ya. Okey, kita lihat. Jadi 6 markah. First kali tulis persamaan E. Ya, E itu adalah persamaan seimbang. Okey. Bahan yang kita guna itu adalah pelambung karbonat, pelambung 2 karbonat dengan asid nitrik. Anak-anak pastikan formula itu mesti tulis dengan betul. Ya. Kalau formula betul akan dapat markah lah, ya. Okey, jadi hasilnya ialah garam, ya, iaitu pelambung 2 nitrat, air dan karbon dioksida. Pastikan E itu maksudnya apa? Persamaan kimia yang seimbang. Kalau macam ni memang tak seimbang lagi. Jadi asid nitrik itu kena darab 2 lah. Baru dia seimbang. Okey, seterusnya. Ini dah pasti akan dapat 2 markah. Iaitu semua formula betul dan persamaan seimbang. Okey, sekarang kita lihat seterusnya macam mana kita dapat lagi 4 markah. Ya. Okey. M. Seterusnya mesti mula dengan M dululah, iaitu mesti kira bilangan mol. Jadi bilangan mol bahan yang kita tahu adalah berkenaan dengan asid nitrik. Jadi larutan asid nitrik kita guna formula MB per 1000. Okey, MB per 1000 ya. So bilangan mol untuk asid nitrik adalah 0.1 mol, right? Okey, sekarang kita tahu tentang asid nitrik. Kita punya masalah adalah gas karbon dioksida. Jadi kita banding dua-dua ini, ya. 2 mol asid nitrik menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Jadi 0.1 mol asid nitrik itu menghasilkan 0.05 mol karbon dioksida. Okey, last sekali jangan lupa selesaikan masalah iaitu hitung isi padu gas Y. So, isi padu adalah mol darab dengan isi padu molar, iaitu 24. Dan jangan lupa tulis unit iaitu dm³. Okey. Tengok, sudah satu muka surat, separuh slide cikgu kamu dah boleh dapat 6 markah di sini. Right? Sangat mudah, iaitu dengan cara cikgu apa? Cikgu Lee? E-Mises. Apa itu E-Mises? E stand for menulis persamaan kimia yang seimbang. M, ya, bilangan mol. R, ratio, bahasa Inggeris ya. Nisbah, dengan pendeknya ialah nisbah bahan yang kamu tahu kepada bahan yang kamu nak cari. Berbanding kepada, kita ambil data itu daripada persamaan kimia yang seimbang. Dan akhir sekali, jangan lupa selesaikan masalah dan perlu ada unit lah bagi kuantiti yang kamu dah kira tadi. Right? Okey. Ini dapat 4 markah. Ya? Okey, sebelum tamat kita imbas semula, iaitu pastikan anda sudah menguasai macam mana nak tukar bilangan mol kepada jisim, kepada bilangan zarah ataupun kepada isi padu gas. Okey, apa itu E-Mises? E stand for persamaan kimia seimbang. M stand for mol. Kira bilangan mol satu bahan yang diberi. Ratio, banding nisbah bahan yang kita tahu dan bahan yang kita nak cari. Dan solve the problem. I believe you can do it. Right? You can do it dengan bantuan E-Mises ini. Jangan lupa like video cikgu dan subscribe. Okey.
Ini contohnya, e-Mrs. cikgu dah buktikan ya, e-Mrs. memang boleh bantu kamu dalam menulis esei itu dapat 6 markah. Sangat mudah, ya. Okay, you can do it. Thank you. Itu saja daripada Cikgu Lee. Mudah dan cepatnya menyelesaikan masalah numerical dengan menggunakan kaedah e-Mrs. Bye. Jangan lupa subscribe dan like.